Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang kembali ke channel Kisah Seram Malaysia. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada anda semua. Pada mana yang belum subscribe lagi, minta tolong subscribe. Kalau boleh tekan-tekanlah button like yang ada ke bawah tu. Okey, untuk kisah Seram Malaysia untuk kali ini, kita nak bercerita tentang kisah van jenazah dan ada kisah-kisah lain lah. Jadi sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki dan berikan kesihatan yang baik kepada kita semua, dan permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan akhir sekata, dan juga memberikan syurga untuk mak dan ayah kita, insya-Allah. Jadi dengan lafaz bismillah, kita mulakan dengan kisah yang pertama. Baik, mulakan. Tajuk dia ialah van jenazah. Kelibat van jenazah makin kerap kelihatan di jalan raya dan di paparan berita. Fikiran aku selalu melayang kepada dua peristiwa aneh berkaitan van jenazah yang aku hadapi beberapa tahun yang lepas. Pertama, semasa aku berada dalam darjah 5, dan yang kedua semasa aku sedang melanjutkan pelajaran di sebuah universiti di Shah Alam. Kisah yang pertama, aku ikut serta dalam satu van jenazah semasa urusan transportasi jenazah dari rumah ke tapak perkuburan. Jaraknya dalam lebih kurang 5 km dan jalannya sedikit berbukit. Tidak sedar macam mana aku boleh berada bersama memandangkan aku ni masih kecil dan kebanyakan kanak-kanak sebaya aku hanya ditinggalkan di rumah sahaja. Dan yang aku ingat, semasa jenazah diangkat ke dalam van, aku berada di pintu dan mungkin aku telah meminta untuk ikut sama. Oleh kerana saiz aku yang dirasakan tidak larat untuk menutup pintu itu, aku disuruh untuk masuk dahulu. Makanya aku duduk betul-betul di tepi keranda jenazah sambil aku memerhatikan sekeliling ruangan tersebut. Kelihatan wajah-wajah sunggul dan sembab akibat terlalu banyak menangis. Namun mereka cuba untuk menutupi rasa sedih mereka dengan lamunan jauh. Pandangan aku larikan ke deritan-deritan kenderaan yang mengikuti. Lampu isyarat kecemasan dipasang dan aku nampak beberapa orang yang aku kenal turut ikut serta. Van bergerak amat perlahan, seperti membawa muatan yang terlalu berat. Terlalu perlahan untuk aku yang biasa dengan kelajuan. Namun aku hanya diam dan tidak berhenti-henti membaca Al-Fatihah untuk jenazah. Kini pandangan aku terlekat di keranda. Aku sorotkan kembali semua kenangan aku bersama arwah. Riak muka arwah sangat garang, tetapi arwah seorang yang baik hati, seorang yang cool juga jika dikenali lebih dekat. Dia juga disayangi oleh semua orang yang mengenalinya. Sedang aku ralit dalam kenangan, tiba-tiba bunyi dentuman menghentikan lamunan. Boom! Bunyi itu kedengaran dari atas van. Laju mata aku melihat ke sana, namun tak ada apa-apa. Tidak lama kemudian, van berhenti bergerak sebelum sempat selesai mendaki bukit. Kami semua terdiam, tetapi tidak bertanya. Pemandu van kini turun dan memaklumkan bahawa enjin tidak dapat dihidupkan. Mereka memutuskan untuk menunda van tersebut hingga ke tanah perkuburan. Oleh kerana laluan ini berbukit, ini lebih menyukarkan. Kereta tunda yang pertama turut rosak. Selepas itu, kami semua yang di belakang van jenazah ini diarahkan untuk turun. Aku sempat berjalan mengiringi beberapa ketika sebelum aku ikut menumpang kereta yang paling belakang sekali. Malam itu, aku rasakan sangat panjang. Banyak yang ada dalam fikiran aku, tetapi tiada siapa pun untuk aku bercerita mahupun bertanya. Walaupun aku menaiki kereta yang paling belakang, aku antara yang terawal tiba di tanah perkuburan itu. Jenazah itu tiba tidak lama kemudian dan upacara penguburan itu berlangsung hingga lewat tengah malam.
Sungguh malam itu sangat panjang sekali. Aneh sekali, usai pengemudian enjin van itu hidup semula, mengaum seperti singa tatkala dihidupkan, laju meluncur keluar dan meninggalkan tempat itu. Aku pulang dan semua persoalan aku hilang begitu saja. Pengalaman itu terlalu unik dan orang yang tidak menyaksikannya tidak akan dapat memahami. Aku simpan cerita dan menguncinya dengan rapi. Lupa, beberapa tahun ke hadapan, aku melihat filem Munafik dan bapa mereka dalam van jenazah itu seperti membuka kembali memori aku ke malam itu. Seperti sama, cuma tiada babak van tergolek. Aku cuba bertanyakan balik dengan beberapa orang yang turut serta, tapi mereka hanya diam. Terus mendoktahkan semua tanya. Al-Fatihah untuk arwah. Semoga semua amalan beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk kisah yang kedua. Kisah ini pendek sahaja, berlaku di atas lebuh raya dalam perjalanan pulang ke kampus bersama kawan-kawan sepengajian. Kami bertolak dari Kedah ke Selangor selepas asar dengan menaiki kereta M. Bergilir-gilir kami memandu dan mengambil giliran untuk berehat. Walaupun merehatkan diri kursi penumpang, aku selalu cakna dengan jalan. Aku perasan ada satu van jenazah yang sama-sama menuju ke arah yang sama. Situasi biasa atas lebuh raya. Kami tetapkan untuk berhenti solat di sebuah perhentian dan terus menyambung perjalanan. Tanpa membuang masa, kali ini aku mengambil alih pemanduan dengan rakanku mula nyenyak dalam tidur. Tidak lama, aku mula melihat kelibat van jenazah itu semula. Tak mungkinlah van yang sama. Perlahan van itu berada di lorong tengah. Aku menekan pedal minyak dan memotong van berkenaan. Jauh aku tinggalkan di belakang dan aku mulai fokus ke depan jalan yang gelap. Radio aku kuatkan sedikit kerana aku mulai rasa bosan dan ikut menyanyi kecil lagu-lagu yang dipasangkan di radio. Nampaknya pemandu van itu turut bosan. Dia sempat memotong aku dan terus masuk ke laluan depan kereta yang aku pandu. Semasa memotong, aku ternampak satu kelibat. Jelas bayangan putih di tingkap belakang van berkenaan. Badannya terus menghadap belakang, seolah-olah mengunci pandangan pada aku. Perasaan bercampur pelik dan takut. Aku biarkan lama van itu mendahului jalan sebelum memotong sekali lagi. Tatkala ini, rakan aku sudah sedar dan menegakkan kerusi. Aku khabarkan pada dia mengenai kejadian tadi. Semasa dia mematahkan kata-kata aku dengan mengatakan yang itu semua hanyalah bayangan, van tadi sekali lagi memotong dan kami berdua melihat tajam ke arah belakang van. Kelibat itu masih di sana. Untuk cerita yang ketiga, tajuk dia adalah rombongan menghantar jenazah balik ke kampung. Jadi cerita yang ingin aku kongsikan ini adalah cerita yang telah diceritakan oleh kakak aku. Cerita seram family kawan dia. Masa kejadian ini aku masih bekerja di Putrajaya, lebih kurang tahun 2009 ataupun tahun 2010 macam tu. Jadi tak berapa ingat. Aku berasal dari Kuching, Sarawak. Kakak aku mesej aku kisah ini. Masa ni SMS masih glamour. Dah lah aku duk menyewa sorang-sorang masa ni. Kisah ini bermula dengan berita kematian saudara kepada kawan kakak aku ni di Kuching, Sarawak. Pada satu hari yang menyedihkan, family kawan kakak aku ni mendapat berita kematian saudara mereka akibat kemalangan jalan raya. Masa kemalangan, aku tak pasti, tapi keluarga mangsa ingin mengemumikan mangsa di kampung halaman berdekatan daerah Bentong, Seri Aman, Sarike. Lokasi sebenar aku kurang pasti, yang terletak kira-kira 4 atau 5 jam perjalanan dengan kereta dari Kuching. Biasalah, anak muda keluar bekerja di bandar jauh dari kampung. Urusan dengan hospital dan polis bukan sekejap.
Sebab arwah adik aku sendiri juga meninggal kerana kemalangan. Jadi aku faham sangat urusan hospital dan polis yang mengambil masa yang lama untuk settle. Berbalik kepada cerita family kawan kakak aku tadi, maka setelah selesai segala urusan polis dan hospital, maka urusan untuk membawa arwah balik ke kampung halaman pun bermula. Setelah semua ahli keluarga yang ada berkumpul, kenderaan untuk membawa jenazah juga sudah diuruskan. Kalau tidak silap, oleh kerana tiada van mayat yang dapat digunakan, mereka menggunakan kenderaan sendiri, tidak pastilah kereta model apa, untuk membawa jenazah tersebut. Pada masa semua sudah sedia untuk berangkat, waktu itu sudah pun malam, lepas isyak kalau tidak silap. Ada 5 buah kenderaan yang akan bergerak sekali dalam konvoi tersebut. 2 kereta di hadapan dan 2 lagi buah kereta mengikori dari belakang. Kenderaan yang membawa jenazah berada di tengah-tengah. Maka bergeraklah mereka menuju ke kampung halaman. Oleh kerana menggunakan kenderaan sendiri, maka tiada ruang untuk menemani mayat di bahagian belakang kenderaan yang membawa jenazah tersebut, melainkan pemandu dan penumpang di bahagian hadapan itu saja yang ada di dalam van. Kereta yang follow betul-betul belakang kenderaan yang bawa jenazah itu, dari pemandu sampai penumpang semua perempuan. Tak berani sangat atau tak terfikir pasal safety, atau mungkin semua tengah sedih, so tak adalah fikir pasal gangguan-gangguan lain. Aku tak sure lah pasal ni. 4 orang semuanya. Dia orang bawa kelisa kalau tak silap. Setelah bergerak, jam sudah pun menghampiri tengah malam, tapi masih lagi separuh perjalanan untuk sampai ke destinasi. Tiba-tiba semua yang dalam kereta kelisa ini nampak mayat itu bangun dan dalam posisi duduk. Mereka merenung tepat ke arah mereka dan stay begitu sehingga nak sampai ke destinasi. Kalau korang berada di tempat kejadian, apa yang korang rasa? Jalan yang dia orang lalui bukan highway ya. Lampu jalan pun ada kat setengah tempat je. Jalan tu macam nak balik Kelantan lah lebih kurang. Tiada highway, kiri kanan jalan pun susah nak nampak rumah. Memang sunyi sepi. Kiri kanan cuma ada hutan. Luckily dia orang semua tidak melatah. Tapi mulut masing-masing memang kumat kamit lah baca apa yang patut. Tapi jenazah tu tetap merenung ke arah diorang. Cuak tu tak usah cakap lah. Siapa tak cuak kan? Dah lah semua perempuan dalam kereta tu. Yang diorang pelik, driver dengan penumpang kereta yang bawa jenazah tu tak perasan ke? Sampailah dia orang ke kampung, tiada siapa yang menyaksikan melainkan dia orang 4 orang tu saja. Lepas tu baru dia orang bercerita pada saudara mara yang lain. Setakat itu saja cerita yang kakak aku sampaikan kepada aku. Nasib baik bukan aku yang mengalami kejadian itu. Korang jangan pelik lah kalau korang tengah study uruskan jenazah, macam-macam dugaan gangguan yang korang akan dapat, sebab benda tu semua benda baik. Fardu kifayah sebagai orang Islam. Selamat tinggal Abah. Jadi kita mulakan. Memang sifat aku suka abaikan notifikasi WhatsApp group. Aku masih teruskan peperangan aku dalam ML. Elok je dapat victory. Ada panggilan masuk dari Yaya. Dengan sekali dering, aku terus jawab, "Hello? Kenapa? Mi, Abah dah tak ada." Yaya terus nangis sebelum ulang ayat yang paling tak terlintas dalam kepala aku untuk jadi waktu PKP ni. Setelah 3 bulan, berita ini yang aku dapat. Abah dah tak ada. Abah sesak nafas tadi. Lepas tu Kak N balik ambil ubat kat rumah dia. Yaya pergi ambil baju Abah, nak bawa Abah pergi klinik. Bila datang balik, Abah dah tak bermaya. Abah dah sandar sambil pejamkan mata perlahan-lahan.
Abah dah tak ada, Mi. Aku diam. Tak ada apa lagi yang boleh aku cakap. Bila dah dapat kekuatan, baru aku tanya Yaya, dah call hospital belum? Yaya, dah. Aku tak apa, tunggu ambulans sampai, bawa Abah pergi hospital untuk buat pengesahan. Perbualan sedih kita orang tamat dekat situ. Aku macam tak ada perasaan, tak ada setitik pun air mata tumpah. Aku berharap pihak hospital cakap Abah pengsan. Bil yang dari tadi pandang aku dan dengar perbualan aku dengan Yaya dah siap nak ke balai untuk dapatkan keizinan untuk balik ke kampung. Aku biarkan tanpa banyak cakap. Ting. Kali ni aku terus buka WhatsApp untuk baca. WhatsApp dari Yaya. Doktor sahkan Abah dah tak ada. Adik-beradik kat kampung mula uruskan apa yang patut supaya kami yang kat KL ni dapat balik. Permohonan kita orang lulus, terus pecut balik. Tak ada sebarang halangan dia, urusan kami lancar. Selamat sampai dalam pukul 3.45 petang. Rumah dah terang, suasana hiba dengan bacaan surah Yasin dari abang aku. Ma nampak sangat cool, tak nangis. Aku masuk cuci tangan dan kaki. Aku salam Ma. Tak ada lagi Abah yang selalu bukakan pintu untuk aku. Tak ada lagi Abah yang tunggu aku balik pagi-pagi buta. Kali ni aku balik untuk tunggu Abah balik. Jenazah Abah tak dibenarkan dibawa balik lagi sebab kena jalankan test COVID. Yaya datang duduk sebelah aku dengan muka cuak. Yaya, Mi, dia ada dalam rumah. Aku tahu. Tadi masa Abah naik ambulans, dia ada tepi tu. Is kejar, dia pergi belakang. Lepas tu Is cari dah tak ada. Sekarang dia ada dalam rumah. Tak apa, buat relax je. Dia datang tengok Abah je. Hari semakin cerah. Orang dah mula datang. Ada yang sediakan makanan untuk kami. Ada yang datang untuk tengok jenazah. Malangnya jenazah tak dapat bawa balik selagi keputusan COVID tak keluar. Liang lahat dah siap digali. Van jenazah dah sedia menunggu. Tempat mandi sedia menanti. Tempat solat jenazah pun dah tersedia. Yang tinggal hanyalah menunggu kepulangan jenazah Abah. Pagi bertukar petang, masih tak ada khabar dari hospital. Orang ramai dah beransur pulang. Tinggal kami adik-beradik, cucu-cucu dengan Ma. Pada pukul 19.000 hours, telefon Ma berdering, panggilan dari hospital. Jenazah tak dapat dilepaskan hari ini. Pihak hospital nak buat pengesahan lanjut. Beberapa soalan ditanya tentang rekod rawatan Abah. Penantian hari ini belum berakhir. Lahat terpaksa ditutup dengan kemah. Van jenazah balik, tempat solat jenazah ditutup, perkakas mandian Abah dikemas. Hari pertama talil, jenazah masih di hospital. Kesian Abah tunggu lama-lama. Alunan surah Yasin tak berhenti dalam rumah. Tak ada seorang pun yang tidur. Pada 4 Jun, pukul 7, telefon Mama berdering. Panggilan dari hospital. Jenazah dah boleh dibawa balik. Alhamdulillah. Pagi ni aku jalankan rutin pagi Abah. Aku siram semua pokok Abah. Aku tukar air kura-kura Abah. Yang lain uruskan permit pengumumian. Beli keperluan mandi Abah sebab yang semalam tu sukarelawan. Hari ni anak-anak dan cucu yang akan mandikan Abah. Pukul 8, AJK Taman Perumahan datang jumpa Ma. Diorang tak benarkan jenazah Abah dibawa pulang ke rumah. Semua urusan perlu dibuat di hospital. Sedih. Tilam yang sejak semalam disediakan untuk Abah kami simpan. Pukul 10.28, adik-beradik lelaki, cucu dan menantu lelaki dah dapat kebenaran untuk mandikan jenazah di hospital. Solat jenazah juga dilakukan di hospital. Keluarga dibenarkan ziarah jenazah di hospital. Bil kata jenazah Abah macam orang tidur. Bulu roma Abah masih meremang walaupun jenazah dah masuk hari kedua. Kulit Abah lembut sangat. Tak ada sikit pun najis yang keluar waktu Abah dimandikan. Waktu solat jenazah, semua kaki tangan hospital turut serta. Sangat ramai. Alhamdulillah. Pukul 12.30 hari, urusan jenazah di hospital selesai. Van jenazah yang dah lama tunggu jenazah dah bersedia bawa Abah ke tanah perkuburan. Kami semua terus bergerak
ke kubur dengan Ma untuk jumpa Abah buat kali terakhir. Sukarelawan yang uruskan Abah di kubur buka kain kafan Abah untuk kita orang cium dan tengok wajah Abah untuk kali terakhir. Aku senyum. Muka Abah sangat bersih. Abah senyum macam orang tidur, sangat tenang. Aku orang yang terakhir cium Abah. Waktu ni air mata aku jatuh, tak boleh ditahan-tahan. Nasib aku pakai cermin mata, maka bertakunlah air mata kat cermin mata aku. Masih banyak permintaan Abah yang belum aku tunaikan. Aku belum minta maaf dengan Abah. Ubat Abah yang aku post masih belum sampai. Aku ralat. Hujan mula turun renyai-renyai waktu talqin dibaca. Aku juga orang yang terakhir yang siram kubur Abah. Tu pun lepas dipaksa dan dipapah. Aku rasa macam nak pengsan, tapi aku kuatkan diri untuk Pukul 1.25 tengah hari, azan Zuhur berkumandangkan. Hujan makin lebat. Polis pun dah suruh kami bersurai. Dengan berat hati dan kaki kami tinggalkan Abah di rumah barunya. Sampai di rumah Mama, semua tunggu giliran mandi. Yang lelaki aku suruh mandi di luar aja. Selesai semua bersihkan diri dan solat, kami berkumpul untuk makan tengah hari. Tak ada seorang pun yang tidur walaupun dah dari hari kedua. Hari berlalu tanpa sebarang aktiviti selain alunan surah Yasin siang dan malam. Sejak Abah pergi, setiap hari kita orang buat tahlil untuk Abah. Hujung minggu tahlil beramai-ramai di rumah Ma. Hari biasa tahlil di rumah masing-masing. Hari berganti minggu, Ma jadi seorang yang sangat penakut. Putaran siang dan malam Ma pun dah bertukar. Siang tidur, malam berjaga. Masuk minggu ketiga Abah pergi, ada sesuatu yang mengganggu aku. Aku mula sedar bila tekak terasa perit saat mengalunkan bait-bait surah Yasin di rumah Ma. Tapi aku diamkan. Balik KL, bila baca Yasin, aku jadi sangat-sangat mengantuk. Aku suarakan pada Bill. Hari ketiga aku ketawa saat baca Yasin. Aku ceritalah ke dalam WhatsApp grup adik-beradik. Yaya dengan Is minta gambar aku dari hujung rambut sampai hujung kaki. Tada! Ada yang mengikut aku, Is nampak. Tapi tak jelas. Badan Is sakit gila malam tu. Malam yang sama juga cerita tu sampai kat abang aku. Terus Bill dapat WhatsApp. Esoknya tahlil dan bacaan Yasin masih kami jalankan. Masih lagi aku ketawa masa baca Yasin. Keadaan ni berterusan sampailah hari seterusnya. Entah apa yang lawak, aku pun tak tahu. Gelaklah waktu lain saja nak kacau fokus. Setan betul, kata dia. So hari Khamis, aku dan Bill balik ke rumah Mama. Macam biasa, lepas isyak kita orang buat tahlil. Kali ni lagi meriah. Bukan aku je yang gelak masa baca Yasin. Siapa-siapa yang pandang aku akan sama-sama gelak juga. Sampai abang aku yang mengetuai bacaan turut sama terganggu diusikkan makhluk ni. Hebat kan permainan dia? Boleh dia main baca pula depan muka abang aku. Bill pun dapat bahagian dia malam tu. Lepas tahlil, dia kentut-kentut macam dah tak ada waktu lain dah. Abang, Bill, orang kata kalau kita kentut-kentut lepas majlis keagamaan macam ni kan, maknanya ada benda tak elok tu. Angin lah bang, minum teh tarik banyak, kata Bill. Bill duduk bersila belakang Is dan mula berzikir. Abang turut berzikir dan mulakan bacaan dalam keadaan berdiri menghadap Is dan Bill. Lama, tak ada tindak balas dari siapa-siapa pun. Tiba-tiba Is angkat tangan seolah-olah nak mula menari. Tapi belum sempat Is buka langkah, Bill yang tadinya senyap tiba-tiba buat backflip, pasang ke kuda dan buka bunga silat. Tumbukannya dihayun pada udara menghala ke lantai. Kalau kena ni confirm bersepai gigi kawan oi. Badan Bill mula bergoyang ke kiri dan ke kanan seolah-olah menari mengikut alunan muzik. Nampak gaya macam tarian kuda kepang. Kejap je lah, tak sempat naik syekh pun sebelum abang tepuk belakang Bill. Dah kena tepuk, tak berhenti Bill beristighfar. Is bangun macam tak ada apa yang jadi. Settle hal Bill, esoknya mandi limau lah pula untuk bersihkan saki-baki yang tinggal. Hari Ahad datang menjelma. Dah jadi rutin aku. Hari Ahad aku akan pergi kutip bunga dari pokok-pokok yang Abah tanam. Bunga-bunga ni untuk aku bawa ke kubur Abah.
Selesai semua, kami pun menuju ke kubur. Sampai dekat kubur Abah, kami bentang tikar dan mulakan tahlil ringkas. Sebelum aku melangkah masuk pagar tanah perkuburan tu, aku dah pasang niat dalam hati. Apa je yang ikut aku balik sebelum ni, andainya datang dari sini, maka aku pulangkan pada hari ini. Bil mengetuai tahlil ringkas seperti biasa. Aku, Yaya dan kakak mengikut setiap bacaan sampai je bacaan surah Al-Baqarah ayat ketiga. Aku menangis semahu-mahunya, tapi aku tetap teruskan bacaan. Bukan aku je, Yaya dengan kakak pun sama. Serentak pula tu. Pada ayat yang sama, selesai tahlil, siram kubur Abah dengan air yang bercampur air mawar dan bunga. Kami pun pulang. Masa ni aku belum berjaya lagi ziarah Abah tanpa menitiskan air mata. Tahlil di malam hari berjalan lancar tanpa gangguan. Alhamdulillah, masa berlalu terlalu pantas. Dah masuk minggu keempat pemergian Abah. Kali ni kami diuji dengan perasaan takut yang Mama alami. Mama menangis-nangis ketakutan setiap hari. Katanya dia diperhatikan. Memang sejak hari pertama Abah meninggal, Mama dah bagi tahu aku perkara ni, tapi aku abaikan. Aku pesan dekat Mama, mungkin Abah yang datang, mungkin jin datang mengusik, atau mungkin perasaan Ma je ni. Jadi kali ni Ma memang bersungguh-sungguh menyatakan ketakutan dia dengan takdir Allah. Saat tahlil dijalankan malam tu, macam ada guruh dari rumah sebelah bunyi berdentum-dentum, seolah-olah orang tengah mengamuk, sedangkan budak rumah sebelah baru je keluar. Jadi semua tu diabaikan sehinggalah tamat majlis malam tu. Jadi settle je tahlil. Is dan abang pun persiapkan diri untuk tinjau siapa yang mengamuk tadi. Ada makhluk yang sangat besar dan hitam berada dekat rumah sebelah tu. Menurut abang dan Is, makhluk tu dah lama menetap kat situ. Bermakna sejak Is tinggal kat rumah tu dulu, memang makhluk tu dah ada lah. Keputusan dibuat, diorang tak nak lah kacau benda tu. Jadi rumah Ma dipagar. Malam tu Mama lena. Hari berlalu tanpa ada lagi Ma mengomel kata dia takut. Di sebalik semua peristiwa yang aku nukilkan kat sini, ada kisah yang tersembunyi. Apa makhluk yang datang malam Abah meninggal tu? Makhluk tu ialah makhluk yang dekat rumah sebelah tu. Mungkin selama ni dia senyap sebab Abah ada. Abah bukan calon-calon orang. Abah di masa mudanya ialah seorang pelajar sekolah agama tinggi yang tak kesampaian cita-citanya untuk ke Al-Azhar disebabkan hidupnya yang susah. Tawaran ke sana Abah tolak untuk berbakti pada keluarga. Lepas pencen, Abah meniaga macam-macam. Akulah yang selalu jadi ekor. Abah ni sejak dia sembuh strok, hari-hari kerjanya baca segala kitab yang ada dalam simpanan. Kita orang memang suka belikan dia buku dan kitab supaya dia tak pergi melilau ke sana ke sini bekerja. Hari-hari tu Abah berlalu atas tikar sejadah dan menulis balik kitab-kitab yang dia dah baca. Pernah aku tanya, kenapa Abah tulis balik semua tu? Jawapan Abah mudah je, supaya kita tak lupa apa yang ada dalam kitab tu. Katalah satu hari nanti Abah dah tak ada, kitab yang Abang tulis ni bolehlah korang baca untuk tolong Abah. Abah tak pernah lupa untuk berpuasa di bulan Rejab dan bulan Syakban setiap tahun. Abah amalkan yang lain untuk Abah. Banyak amalan yang lain yang Abah amalkan. Kalau korang nak tahu, hari Abah meninggal tu, Abah tengah puasa 6. Hari yang kelima, masa buka puasa tu, Abah dah bagi tahu yang dia nak makan apa untuk puasa terakhir esoknya. Jadi selama Abah ada, dialah pelindung yang sebetulnya untuk si isi rumah. Dengan setiap amalan Abah, Allah jaga segala-galanya. Okey, habislah cerita Abah dan makhluk hitam yang datang mengganggu. Next, siapa yang buat aku ketawa masa baca Yasin? Makhluk ni datang dari kubur. Malam masa Is minta gambar tu, dia terus inform abang. Masa abang baca je WhatsApp Is, tiba-tiba dia terus ada dekat kubur Abah. Nampak kami kat sana dengan 2 orang budak tahfiz dan makhluk tu ikut aku. Memang ada 2 kubur budak berdekatan kubur Abah. Untuk maklumat korang, abang ni gifted dengan kemampuan untuk tengok masa silam.
Untuk kes yang dirujuk dekat dia, jelah, maksudnya ada orang tanya baru dia boleh tengok lah, bukan suka-suka nak tengok masa silam. Jadi tahulah mana datangnya makhluk tu. Bila dah terungkai, barulah masing-masing buka cerita. Malam pertama diekori, makhluk berkenaan dah masuk ke dalam radar Is dan Yaya. Is nampak sesuatu dalam bilik Yaya yang aku tidur, tapi aku cakap benda tu lalu je tu. Positif kan aku ni. Walaupun masa aku solat, aku dah tak khusyuk, seolah-olah ada yang mengintai di balik langsir. Tapi aku anggap mata aku yang jahat. Positif sangat tu kawan-kawan. Kan? Malam yang sama juga, abang nampak dua budak kecil datang ikut tahlil kat rumah mak. Habis tahlil, budak tu dijemput oleh seorang lelaki tua. Malam tu juga aku balik KL bersama makhluk tu. Tujuan makhluk tu asalnya nak kawan dengan aku. Katanya aku sedih, aku kosong, tapi dia tak boleh masuk dalam badan aku, sebab tu dia mengganggu. Masa pergi kubur minggu berikutnya tu, Bill dah berurusan dengan dia. Menurut Bill, aku menangis waktu makhluk tu tinggalkan aku. Korang ingat kan aku beritahu yang aku menangis waktu baca surah Al-Baqarah tu? Sama waktunya. Dekat mata aku, saat aku baca ayat tu, aku angkat kepala pandang Bill. Aku nampak Abah tengah duduk sebelah Bill. Abah pandang aku. Kakak dengan Yaya dengan muka yang sangat tenang. Sebab tu aku nangis. Di situlah aku dipisahkan dengan makhluk tu. Abang kata aku tak pernah kosong. Mungkin sebab aku terlalu sedih masa tu. Sebab tu benda tu ikut. Aku mengaku aku rasa kosong lepas Abah tak ada. Aku down. Aku sedih. Satu-satu permintaan Abah menjelma dalam otak aku, macam kena hempap dengan konkrit besar rasanya. Salah satu permintaan Abah nak aku uruskan duit khairat kematian dia. Waktu dia pesan, duit tu belum dikeluarkan, dan itulah kali terakhir aku balik sebelum PKP. Dari tarikh tu sampai tarikh Abah meninggal, ngam-ngam 100 hari. Abah macam dah tahu dia akan pergi. Jadi cukuplah sampai di sini. Panjang lagi nak tulis kalau diikutkan. Mohonlah sedekahkan Al-Fatihah untuk Abah dia, Baharuddin bin Abdul Aziz. Sesungguhnya sebarang kekhilafan tu datang dari aku, dan yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekianlah cerita kisah seram Malaysia untuk malam ini. Sebab sedih cerita ni, saya pun nampak tersumbat hidung. Jadi harap korang enjoy dengan cerita-cerita ni. Pada yang sudi like dan subscribe, dan bagi komen tu, komen-komen kamu semua sangat membina, dan segala like dan subscribe tu sangat-sangat buat saya rasa gembira dan lebih bersemangat untuk terus membuat konten yang baik untuk kisah seram Malaysia. Jadi sebelum saya tinggalkan anda, saya akan tinggalkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.